Bertemu kembali. Okey, saya lupa nak bagi tahu yang UMT dengan MRT tu saya tak ada jual saya tak ada buat upselling. Bukan kata saya bagi tahu saya ajar benda tu, saya bagi explain pasal saya perkenalkan produk tu sebab saya nak korang beli dengan saya. Tak, saya tak ada jual dan saya just sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya tahu pasal alat tu dan saya just nak korang tahu yang alat tu banyak fungsi dan insya-Allah kalau korang rasa perlu korang boleh beli. Okay, nak beli tu yang macam dah saya ajar tu. Okay, korang boleh survey dekat website. Okay, and then saya tak ada jual, so saya tak ada ambil upselling ke apa, korang kena beli dengan saya ke apa, saya tak. Okay, okay, seterusnya kita akan tengok pasal iPhone okay. Okay, jadi iPhone ni kalau kita tengok dibangunkan pada tahun okay, 2007. Okay, iPhone ni dibangunkan pada tahun 2007. Maksudnya dia sama lama dengan keluaran first dia lah, okay, pada 2007. Okay, iOS ni dia dibangunkan oleh Apple pada 2007 dan khas untuk parti Apple menggunakan hardware Apple sahaja, okay, iaitu iPhone. Okay, iOS berformat IPSW. Okay, kenapa iPhone ni dia macam bila kita guna lama tu dia orang kata macam susah nak lag. Saya pun tak pastilah, cumanya orang cakap lagi laju daripada Android. Nah, saya pun bukan pakai iPhone daily, so saya tak boleh nak cakap lah. Tapi saya perasan yang dia ekosistem dia lagi smooth lah kan. Sebab apa? Bagi saya iPhone dengan iOS ni dia sistem software dia dengan iPhone hardware dia beranak serentak. Faham tak maksud saya? Contoh, dia keluarkan, dia buat iPhone dan masa sama dia bangunkan dia punya sistem juga. Okey, berbeza dengan Android. Android ni dia bangunkan chip. Contoh, dia buat telefon, lepas tu dia masukkan Android. Android ni dia boleh duduk dekat chipset lain juga. Okey, sama contoh chipset MediaTek, chipset Qualcomm, chipset Exynos, Samsung. So, dia sebab tu bila Android tu kalau duduk dekat chipset yang spek slow, kita akan cakap lah Android ni slow lah, padahal kita pakai spek yang rendah. Tapi iPhone ni automatically dia akan duduk dalam iPhone saja. Bila iPhone ni spek dia itu je lah spek dia. Kan? Maksudnya iPhone 5, 5S, 5 spek dapat iPhone 5 lah. Tak ada kita dapat iOS dekat iPhone kita tak akan dapat iOS ni dekat phone yang pakai chipset untuk hardware Android. Okay, so sama juga iPhone dia tak boleh nak install Android. Lepas tu phone Android tak boleh nak masukkan phone sebab iOS dia hanya untuk hardware iPhone saja, hardware ciptaan Apple saja. Okay, lepas tu firmware dia, format dia IPSW lah. Okay, dekat ujung tu kalau tengok file type dia IPSW. Okay, iPhone ni kita tengok apa dia punya pro and cons dia. Tak boleh downgrade setelah update. Okay, contohlah korang dah update iPhone, okay, ke version contoh iPhone 13, iOS 13 kan, ke 14 ke macam tu, ataupun 14.1 ke 2 kan, tiba-tiba korang rasa lag, korang rasa macam battery drain, battery cepat habis apa semua kan. Korang biasanya kita just move on je. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak downgrade, kita cuma tunggu latest update yang akan datang. Sebab Apple ni dia kadang-kadang dia cepat tahu dapat info. Sebab dia pun keluarkan update tu pun dia ada peringkat jugalah, macam beta ke stable ke apa semua kan. So dia keluarkan tu pun kalau ada report yang cakap battery drain ke apa, dia akan keluarkan bugs, dia akan feed bugs tu, dia akan baiki apa masalah dengan update dia yang sebelum ni. So korang tunggu je lah update akan datang. Sebab tu kalau korang nak update ke apa, korang tanya orang lain yang dah update macam mana, okey ke tak. Kalau okey, korang boleh update. Okay? Update dengan wifi tu lah kan. Kadang-kadang saya dia kecil je. Itu panggil minor lah. Okay? Lepas tu version iOS kena selari dengan versi apps. Okay? Kalau iOS tak update, app pun tak boleh update. Okay, maksudnya kat sini, korang pasal tak macam iPhone 5, dia tak boleh nak masuk dengan apps terbaru. Faham? Macam contoh, macam WhatsApp. Kalau korang nak update WhatsApp, korang
tak boleh sebab korang kena update iOS. Tapi iPhone 5, iOS dia dah tak boleh nak update. Faham tak? Sebab dia kena selari. Okay, contoh, update WhatsApp, version WhatsApp tu hanya untuk iOS terbaru. Berbeza dengan Android. Android kalau korang pakai Android Jelly Bean ke Android, mungkin Android Lollipop pun, mesti korang dapat lagi guna apps yang latest lah. Okay? Tapi jangan Android tu terlalu lama sangat. Tak support juga. Tapi kalau yang nak kata lama tu tak, kan, macam Lollipop ke Oreo ke apa, stay support. Tapi kalau iOS, dia kena iOS latest, apps pun latest. Kalau iOS lama, app pun lama. Kalau apps tu latest, iOS tak latest, tak boleh. Dia kena selari. Okay? Contoh macam iPhone 4, 5 kan dah kurang dah orang beli kan. Kalau second tu biasanya orang akan ambil 7 ke atas. Itu apa yang saya nampak lah. Okay. Seterusnya kita tengok. Okay, cara flash iPhone menggunakan iTunes. Okay, ini kita akan tunjuk tutorial. Okay. Dekat saya ni saya ada iPhone 5. Okay, saya tunjuk demo menggunakan iPhone 5 lah. Okay, saya akan onkan dia. Okay. Lepas tu korang kena make sure korang ada kabel iPhone lah. Okay, jangan kabel Android. Okay, korang kena ada kabel untuk iPhone lah. Ni. Okay. And then, okay. Saya sambil tunggu dia book, kita buka iTunes. Okay, untuk driver iPhone tak perlu nak install separately sebab dia kalau dah install iTunes automatically kita akan dapat driver dia. So tak ada masalah pun. Okay. So pertama sekali kita tengok dekat untuk install iTunes korang boleh pergi ke cari resepi masakan. Alatan memasak. Okay. Alatan memasak korang extract. Okay, ini saya dah extract. Okay. Korang masuk ke alatan masak, software untuk flash smartphone ikut chipset. Korang pergi ke bahagian iPhone. Okay, bahagian iTunes dan Triuto. Triuto ni nanti kita akan jalan next selepas ni. Okay. So korang install ini, saya dah install, so saya tak perlu nak install lah. Okay. Korang juga boleh download dekat website Apple sendirilah. Korang boleh search iTunes. So korang boleh download lah 64 bit ke 32 bit. Kalau yang ini tak boleh nak install, korang boleh download. Nampak? Yang ini please download. Okay, disebabkan saya punya komputer 64, so kena download 64 lah. Okay, so korang kalau nak Google, korang type je dekat sini iTunes. Okay. Korang tekan dekat download sini. Okay, lepas tu korang pilih je nak yang 32 ke 64. So kalau 64 korang tekan yang ni. Lepas tu korang tekan download. So korang download lah. Okay. Memandangkan saya dah download. So saya akan terus buka iTunes ni. Okay. Okay. So pertama sekali kita flash iPhone. Okay. Contoh masalah apa? Disebabkan kita nak flash restore iPhone ni. Ingat tak yang kita belajar tu? Kan? iPhone disable. Kan? Please connect to iTunes. So itulah kena restore. Okay, saya nak explain pasal iCloud. Sebab saya tahu ramai orang yang tanya, macam mana nak bypass iCloud? Macam mana nak bypass iCloud? Okay. Kalau lah phone ni ada Apple ID, customer tu tak tahu Apple ID ini apa, korang jangan restore. Let's say lah iPhone dia disable. Lepas tu dia datang kedai, dia cakap tolong repair ni, masalah disable ni. Korang pun tanya dia ingat tak Apple ID. Kalau tak ingat jangan buat. Okay. Yang macam saya explain pada video-video yang lepas. Kalau korang buat juga nanti dia akan jadi ID lock. So customer pun lagilah orang kata, maksudnya masalah baru kan, dia lagilah macam tak puas hati lah kan. Sebab apa, datang masalah ni, tapi sekarang ni dah masalah baru, lagi rumit. Okay, so kalau orang tanya saya, boleh ke nak bypass? Okay, kalau saya boleh bypass Apple ID, memang dah orang kata, memang saya tak sempat nak
nak buat training, tak sempat nak buat video lah kan. Memang dah kaya raya lah jawabnya kan. Sebab apa? Sebab of course lah setiap kedai dekat Malaysia ataupun dunia ni akan hantar kat saya. Betul tak? Okay. So, saya ada pengalaman juga bypass tapi saya dah stop. Sebab apa? Sebab okay, sebelum tu saya nak explain untuk bypass iCloud, korang kena tahu dua jenis mode. Satu dipanggil lost mode, satu dipanggil clean mode. Okay, lost mode ni adalah telefon yang sudah di-report hilang. Clean mode ni yang user ataupun owner dia tak report hilang, just masih lagi dekat clean mode. Okay. Contohlah kalau korang buat yang lost mode, okay, of course lah benda ni kita dah rasa curiga kan. Adakah telefon ni yang curi ke, yang hilang ke, sebab orang report lost. Lepas tu nak buat, okay, dia bukan software dah iCloud ni. iCloud ni dia tertanam dalam dia punya hardware, dia punya security tu. Contoh korang buang sistem dia, korang masuk sistem baru pun dia still akan ingat. Korang IP ID tu korang tak masukkan lagi, korang kena masukkan juga. Sebab apa? Sebab kalau orang yang pro pasal hardware, dia kena buang komponen dia dekat motherboard tu. Mana salah satunya NAND, lepas tu ada lagi lah dan beberapa chip lagi yang kena tanggalkan supaya hilang terus security IP ID yang lama, supaya bila kita masukkan chip baru dia akan jadi new terus. Okay. Lepas tu of course lah tukar motherboard, benda yang sangat tak berbaloi. Okay. Kenapa tak berbaloi? Sebab kalau korang tukar motherboard, harga dah jadi bahagi dua. Okay. Sama je macam harga second hand punya phone. Sebab apa? Sebab yang mahalnya phone ni motherboard dia lah. Yang kedua screen. Okay. So korang dah tukar dah benda yang salah satu benda yang termahal dalam phone tu, motherboard. Korang tahu tak motherboard sekeping? Kalau kelas hardware, saya selalu bagi tahu motherboard ni benda yang dekat benda main dia, papan utama dia. Motherboard dia lah. Okay. Kat situ ada banyak lah chip, komponen IC apa semua, chipset apa semua, processor. Okay. So of course tak berbaloi. Okay. Lepas tu, kalau nak beli pun mungkin kita beli yang skrin pecah punya phone, iPhone kan. Kita keluarkan motherboard dia, kita pindah ataupun beli yang motherboard refurbish pun tak berbaloi juga. Okay, lepas tu satu lagi pakai server. Server ni biasanya server Apple lah. Maksudnya orang yang ada exam dengan Apple, orang yang diiktiraf sebagai technician Apple, orang yang memang betul-betul bertauliah, dia akan ada satu server untuk dia repair customer punya. Bukan untuk dia buat bisnes dia saja. So, server tu lah yang biasanya dipanggil server apa? Apple, nama apa saya tak ingat. Tapi dia login lah, dia kena login, lepas tu dia ada cara dia lah macam mana nak buat kan. So server tu lah kadang-kadang kita risau orang pergi bocorkan lah, orang ambil upah kat luar lah apa lah dengan dia adanya server tu. So yang itu kalau buat pun berbaloi untuk iPhone 8 ke atas je. iPhone 7 pun stay boleh tapi kena fikir betul-betul lah sebab harga dia memang mahal lah. Kalau kira iPhone 5 contoh, kalau buat RM100 pun kan, kalau contoh bypass guna server RM100, tapi beli baru, contoh beli yang second RM120 je, baik beli yang second kan. So itulah pasal iCloud tu. So cara dia hardware, yang kedua server. Itu je setakat ni. Jailbreak apa semua tu memang dah tak boleh lah. Okay. Untuk iOS baru ni. Okay. So tak tahulah, takut ada orang-orang yang lagi terror lepas ni boleh buat cara lain selain pada tu ke, saya tak tahu. Tapi itu pengalaman saya lah, pengalaman peribadi saya. So itu pengalaman saya. So kalau korang ada pengalaman lain, itu terpulang lah. Okay, saya cerita yang saya punya pendapat. Okay, pasal iCloud tu. Okay. Lepas tu kita teruskan. Okay. Untuk flash iPhone, korang kena masuk dia punya download mode dia. Okay. iPhone pun dia ada download mode dia. Tapi dia tak panggil download mode lah. Dia panggil recovery mode. Okay. Recovery mode dia macam ni. Okay. Korang tekan home button. Jangan lepas. Lepas tu korang masukkan kabel. Okay. Home button jangan lepas. Korang masukkan kabel. Okay. Jangan lepas Okay. Keluar logo pun jangan lepas lagi. Okay. Bila keluar macam ni korang lepas. So komputer korang akan detect, akan bunyi ting ting ting. Okay. Dia ada satu lagi dipanggil DFU mode. Tapi yang korang belajar ni adalah recovery mode. DFU mode tu korang boleh tengok nota nanti. Okay. Saya lupa nak bagi tahu pasal nota. Kejap
Okay. Nanti dekat channel Telegram tu, korang ada nampak kan nota PDF tu. Itu adalah e-book. Dia macam e-book yang korang boleh tengok dekat korang punya laptop ataupun phone. Cuma cadangan saya, kalau korang nak lagi proper, jadikan dia dalam bentuk fizikal. Korang print jadikan dia dalam bentuk buku. Sebab apa? Sebab kalau buku ni, dia lagi proper lah kan. Korang tengok dekat sini. Cara nak flash media tag. Nanti korang print, korang boleh jadikan dia sebagai rujukan selain pada video ni. Okay, korang cuba belik. Feel untuk belik buku ni berbeza lah berbanding tengok dekat skrin. Ni, test point. Okay, nak flash Qualcomm. Okay, apa semua. Okay, kalau kat sini untuk DFU ni nak masukkan Samsung, BL, CP apa semua kan. So korang print. Lepas tu, untuk iPhone, kat sini kita ada ajar cara nak masuk DFU mode. Okay, DFU mode ni korang kena tekan. Sekejap dekat kita bagi contoh untuk iPhone 6s ke bawah. Okay. Contoh, lepas apabila iPhone sudah bersambung, ni kita ajar apabila iPhone sudah bersambung dengan laptop, tekan dan tahan power button, dan home button serentak untuk force restart. Okay. Lepas tu, lepaskan power button apabila skrin iPhone sudah terpadam selama ini untuk kita force restart lah. Okey, kita tekan untuk force restart. Contohlah, force restart ni maksudnya iPhone customer tu dia tak boleh nak shutdown. Tekan ni dia tak shutdown. Dia hang ke, dia freeze ke. Kau nak force restart dia, kau tekan home button dengan power button. Lama, lebih kurang dalam tahan lah. Okey. Tekan dan tahan selama beberapa saat untuk dia force restart. Lepas dia restart, kalau korang nak masuk DFU mode, korang tekan home button, lepaskan power button dan skrin iPhone sudah terpadam. Okay. Terpadam selama 3 hingga 10 saat sambil menekan home button, itu akan ditetapkan sebagai recovery mode. Okay, untuk masuk DFU mode, okay, korang kena tekan macam ni. Okay, sebab saya jarang pakai DFU mode. Okay. Korang hidupkan dia. Okay. Saya akan tunjuk tutorial kat sini supaya korang lebih jelas. Okay, kita ambil DFU mode iPhone 5. Okay, macam ni Ini yang ini berbeza dengan recovery mode. DFU mode ni dia tak keluar apa-apa pun paparan dekat sini. Show you how to put your iPhone in and out of DFU mode. People need DFU mode if you're restoring video. It's connected to your computer. It's 5, so anything, and make sure it's connected to your computer. Simply plug it in. Okay. Saya refresh sekejap And when the phone turns off, release the power button, but keep holding in the home button, and your phone will go into DFU mode. So, just start off holding in the home button and the power button. Okay. Pastikan kabel tu dah bersambung Home button until and the power. Kat sini dia dah bagi tahu sambungkan kabel. And wait till it lepas tu for 10 seconds. The power button, but keep holding in the home button, and your phone will go into DFU mode. So, just start off holding in the home button and the power button. The phone is now off, so I will release the power button. Keep holding in the home. Yang ni kita tekan lagi, yang ni kita lepaskan. DFU mode. Sekarang ni dah DFU mode lah. Button. Tentu. Program to lepas tu kalau nak hidupkan dia balik, kau tekan dua-dua macam ni. Another hacking program on semula ke normal mode dia lah. Okay, itu untuk DFU mode. Okay, so sekarang ni yang kita nak buat adalah recovery mode. Okay, recovery mode. So kita akan masukkan, okay, yang saya ajar tu, masukkan kabel sambil tekan home button. Okay, jangan lepas.
Okay, selepas tu kita tengok kat skrin ni. Dia akan keluar pop-up macam ni. Okay. Dia detect sebagai problem lah. Padahal tak ada problem pun iPhone saya ni kan. So kita akan pilih update atau restore. Cadangan saya kalau memang iPhone kita iPhone tu problem, so korang boleh tekan restore lah. Kalau korang just nak update je, okay, korang tekan update, okay. Dekat sini dia cakap you need your iCloud password, okay. Backup, you be prompt to restore backup. Okay, ni dia bagi tahu pasal restore lah. Okay, so dekat sini korang tekan je update, okay. Korang tengok dia cakap dekat sini dia akan update iOS kita kepada 10.3.4. Okay, so tekan update. Okay, lepas tu kita tekan next, agree. Okay, so dia akan download dekat sini. Korang tengok kat sini, dia download nampak? Okay, so dekat sini nampak dia punya meter dia. Lepas dia siap download, korang tak payah buat apa-apa. Lepas siap download, dia akan flashing, dia akan keluar kat sini, simbol flash. Dia akan buatlah sampai siap, sampai iPhone tu restart dan siap. Okay. Kalau korang nak masukkan firmware secara manual, contoh, korang tak nak download kat sini, korang nak download siap-siap, korang type macam ni, contoh iPhone 5 IPSW, itu keyword dia lah. Okay, so korang ambil yang GSM sebab dekat sediakan bahan ni pun saya dah bagi dah contoh untuk iPhone, sediakan bahan masakan ni. Okay, iPhone, okay, untuk iPhone 5G ni, 5 ni dia GSM, dia kurungan GSM. So make sure korang download yang GSM lah. Okay, ni GSM, so korang tekan. Ni website yang korang boleh download lah. Lepas tu korang tekan ke sini. And then korang tekan download dalam 2 gig. Okay. Yang ni sign, so boleh pakai iTunes. So tekan download. Okay, tapi saya tak download sebab saya dah ada yang siap download dekat sini. Okay, so kalau korang nak masukkan manual, korang tekan shift. Okay, keyboard korang tekan shift. Sekejap saya tukar paparan. Okay, ni keyboard korang tekan shift. Sambil korang tekan shift, korang hold shift ni. Okay, sekejap saya share screen. Okay, shift ni korang hold macam ni. Okay, jangan lepaskan shift ni. Lepas korang tekan dekat update. Okay, lepas tu dia akan pop up. Korang boleh cari firmware korang download tu. Okay, macam saya dah letak kat sediakan bahan masakan kan. So, iPhone, korang tekan kat sini. Okay, korang buka je folder sampai keluar macam ni. Format dia. Kan ni. Okay, korang open. Dia akan, lepas tu korang tekan update. So, dia akan update macam ni lah. Sampai ke atas ni. Okay, extracting software. Sampailah siap. Okay, saya tak nak buat lah sebab iPhone saya masih lock. Okay, so, macam tu je. Okay, lepas tu dia akan restart dengan sendiri. Okay, tak ada masalah. Okay, jadi itu caranya untuk iPhone. Okay, kalaulah dia tak keluar, biasanya dia akan keluar lepas dah complete restore tu, dia akan keluar dengan sendiri lah mode ni, dia akan masuk automatically lah ke menu. Tapi kalau korang tak keluar juga, okay, kalau korang tak jadi nak update ke apa, korang kena menu lah. Okay, tekan home button dengan power off. Okay, lepas tu lepaskan, dia akan restart, force restart lah. Okay, jadi itu sahaja, okay, untuk flash iPhone. Okay, kalau korang tengok sini, iPhone saya pun masih lock, so saya tak completekan lah flashing tu, saya just tunjuk lah. Okay, nanti untuk video seterusnya kita akan tengok satu alat, satu tools software untuk korang boleh juga melakukan kerja flashing, dan juga untuk korang check sama ada iPhone ni adakah dia refurbish. Okey, dah siap. Okey. Dah masuk menu. Adakah dia ni refurbish? Adakah kamera depan dia dah pernah tukar? Adakah kamera belakang dia dah pernah tukar? Adakah bateri dah pernah tukar? Adakah skrin dah pernah tukar? Adakah masih ori ke, yang original Apple ke, dia pernah tukar ke? Bateri dia masih okey ke tak? Korang boleh check pakai software tu. Okey, nantikan di video seterusnya. Okey, jumpa korang sekejap lagi. Okey.